Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan atau umbi. Itulah dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Baik, dulu tuan-tuan sekalian dalam kitab Misbahul Munir ni, dia menyebutkan dalam tajuk perbicaraan tentang ilmu usuluddin ni, maka dia kata permulaan dan umbi bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf tu ialah mengenal akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kita mula faham dah bahawasanya awal-awal agama tu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita faham, bila sebut awal agama tu mengenal Allah, maka kalau ada orang yang mukallaf tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia belum lagi masuk di dalam permulaan agama. Yang ni kena faham elok-elok ni. Sebab kadang-kadang kan tuan-tuan kan, kita ni hanya berpegang kepada keturunan kita Islam. Ialah masalah Islam tu memanglah Islam. Tapi masalah mengenal Allah Ta'ala ni termasuk dalam iman. Kan? Jadi Islam tu memanglah kalau mak dia Islam, bapa dia Islam, tok nenek dia Islam, maka dia lahir daripada kalangan keluarga Islam, maka Islamlah dia. Tapi kalau soal iman, dia bukan bergantung kepada iman ibu bapanya. Tak, masalahnya tuan-tuan, kalau ibu bapa tu beriman, adakah anak tu lahirnya iman? Belum tentu. Belum tentu lagi kalau anak tu lahir daripada orang yang beriman, maka anak tu automatik jadi iman? Belum. Tapi Islam ya. Kalau ibu bapaknya Islam, mak bapaknya Islam, tok neneknya Islam, anak dia lahir daripada perut orang Islam, maka dinamakan dia orang Islam. Baik. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam perbicaraan kita pada hari ini ialah berkenaan dengan ilmu usuluddin, iaitu awal-awal agama tu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau Nabi kata awaluddin ma'rifatullah tu, awal-awal agama tu mengenal Allah, maka kalau ada orang Islam yang tak kenal Allah, dia tahu nama je tapi dia tak kenal, dengan makna dia tak mengetahui hukum-hukum sifat Allah tu, maka dia belum lagi masuk di dalam permulaan agama. Tapi bukan makna dia kufur, tak. Tapi dia tak masuk lagi dalam permulaan agama. Baik. Kenapa ilmu ni dinamakan ilmu usuluddin? Kita sebut ilmu tauhid pun dia, ilmu usuluddin pun dia, ilmu kalam pun dia, ilmu akidah pun dia, ilmu simpulan iman pun dia, ilmu kalam pun dia. Baik, semua tu merujuk kepada ilmu usuluddin lah. Baik. Kenapa dinamakan dia tu ilmu usuluddin? Ni kita masuk pada malam ni tuan-tuan. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu, yang dinamakan mengenal Allah Ta'ala tu dinamakan permulaan dan umbi bagi agama tu. Itulah dinamakan dia ilmu ini ilmu usuluddin. Makna usul tu ialah pokok agama.
foundation bagi agama. Maknanya tuan-tuan, kalau orang tu tidak mengenal Allah Ta'ala, maka tuan-tuan, dia tidak ada tunjang agama. Sebab itulah orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid ni, iman dia senang dikocak, senang digoncang, senang dicabut, sebab dia tidak ada asas, dia tidak ada foundation, tuan-tuan sekalian. Jadi mengenal Allah dulu kita sebut dalam ni kan, mengenal Allah tu bukan mengenal mengetahui nama, tak. Kalau kata mengenal nama, tuan-tuan tahu nama Tuhan siapa? Allah. Dia tahu nama aja. Adakah namakan dia mengenal? Belum. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kalau kita tengok orang kafir pun dia sebut Allah juga. Seperti zaman Rasulullah dulu kan. Bila turun ayat Quran yang bersangkut dengan orang kafir tahu nama Tuhan tu Allah. Macam mana ayatnya? Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Tengok. Orang kafir sendiri kata, kalau kamu bertanya ya Muhammad, Allah Taala khitab kepada Rasulullah, ya Muhammad, jika sekiranya kamu bertanya kepada orang kafir zaman kamu tu, yang ni di Mekah tu, siapa yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, maka nescaya sesungguhnya, tengok kalimah Allah Ta'ala, la yaqulunna Allah, nescaya ada lam tu, ada takkid, ada 2. La tu satu, nun takkid sakilah tu ada 2 situ. La yaqulunna, nun takkid tu. Itu dua-dua tu namanya takkid, nak mengkuatkan jawapan dia. Nescaya mereka akan berkata Allah. Jadi orang kafir pun tuan-tuan tahu nama Allah. Tapi adakah orang kafir tu mengenal Allah? Tak. Belum lagi mengenal Tuhan. Jadi nak mengenal Tuhan tu macam mana? Dalam ni dia sebut di atas tu ialah mengenal atau mengetahui hukum sifat. Hukum sifat tu terbagi pada 3 tu lah. Wujubun wajibat, istihalatun mustahilat, dan jawazul jaizat. Dia kena tahu 3 tu. Sifat yang wajib bagi Allah berapa pada akal. Sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala tu berapa pada akal. Dan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala tu berapa perkara, nisbah pada akal. Baik. Jadi sebab itulah dinamakan mengenal Allah Ta'ala tu umbi. Kerana itulah dinamakan ilmu ni ilmu usuluddin. Ilmu tauhid ni dinamakan ilmu usuluddin. Satu. Kemudian dan juga dengan ilmu tauhid, bukan usuluddin saja, dan juga yakni dinamakan juga ilmu ni ilmu tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid daripada perkataan wahada yuwahhidu tauhidan. Makna dia ialah mengesakan Tuhan atau mengesakan Allah. Jadi ilmu tauhid ni kan mengajar kita macam mana kita nak mengesakan benar-benar Allah Ta'ala tu esa. Macam mana jalannya tuan-tuan. Sebab zaman kita ni kan banyak tuan-tuan sekalian yang mengajar ilmu berkenaan dengan akidah, tetapi tuan-tuan dia kadang-kadang tersilap dalam mengesakan Allah. Nanti bila kita masuk dalam perbicaraan sifat nanti ni, baru kita nampak tuan-tuan banyaknya orang tidak mentauhidkan Allah dengan jalan yang benar mengikut akidah Ahlis Sunnah wal Jamaah. Tengok. Jadi pasal apa dinamakan ilmu ni usuluddin ataupun dinamakan ilmu tauhid? Kerana yang mengetahui dan yang mengertikan ilmu ni, mentauhid ia orang yang mengetahui
dan orang yang mengerti ilmu ni mentauhid ia akan Allah Ta'ala dengan betul. Dia mentauhidkan Allah tu dengan betul, jalan dia betul. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang dia memang kata Allah Ta'ala tu esa. Tapi tuan-tuan bila dibicarakan tentang qada qadar tu maka nampak jelas dia tidak mentauhidkan Allah dengan jalan benar lah. Dia kata nampak macam benar. Tapi tuan-tuan bila kita periksa dengan secara halus-halus, salah rupanya pegangan macam tu tuan-tuan. Baik, okey. Nantilah yang tu nanti kita masuk dalam perbicaraan sifat-sifat tu. Kita boleh nampak tak mana silap kita tuan-tuan dalam ilmu usuluddin. Banyak kesilapan hari ni tuan-tuan. Dalam handphone saya ni banyak orang hantar kat saya dalam PKP ni lah. Yang mengajar online ni banyak tuan-tuan. Depa hantar ni klip video ni hantar kat saya. Macam ustaz ni? Ini macam mana kata macam ni? Allah, saya nak jawab sesatu tuan-tuan. Banyak nak kena hurai. Jadi kita ngajilah satu persatu, kita tengok dalam kitab ni, baru kita nampak tang mana silap kita tuan-tuan. Baik. Kemudian kata dia, dan juga dinamakan ilmu tauhid ni ataupun ilmu usuluddin ni dengan ilmu kalam. Dibicara juga namanya ilmu kalam. Bila sebut ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, itu semua ilmu yang sama matlamat dia. Tapi kenapa dinamakan ilmu kalam pula ni? Kerana bicaraan ilmu kalam, sifat kalam Allah dalam ilmu ni sangat payah. Sangat payah tuan-tuan nak faham tentang berkenaan dengan sifat kalam Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Sebab itulah dinamakan ilmu ni, dinamakan juga dengan ilmu kalam. Yang sehingga payahnya ilmu berkenaan dengan sifat kalam ni tuan-tuan, sehingga berlaku fitnah kepada ulama yang dahulu-dahulu. Siapa dia ulama yang dahulu-dahulu ni yang kena fitnah ni tuan-tuan? Di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ketinggalan juga Imam kita Syafi'i. Imam Syafi'i kita juga kena fitnah tuan-tuan sekalian. Sebab zaman tu tuan-tuan siapa ni? Masa zaman pemerintah kerajaan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Ada satu orang tu dia pengaruh khalifah masa tu. Dia mengatakan Quran tu adalah baharu ataupun Quran tu makhluk. Lalu tuan-tuan, cerita dia panjanglah, cerita Imam Ahmad bin Hanbal ni. Kalau dalam kitab Aqidatun Najin tu 2 muka surat. Cerita berkenaan dengan cerita dengan berkenaan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi zaman tu khalifah ni tuan-tuan, dia dipengaruhi dengan satu orang ni, suruh kata Quran tu makhluk. Suruh kata Quran tu makhluk. Tapi habis semua ulama. Siapa yang tak kata, kena rotan, kena penjara, kena hukum, kena seksa dan sebagainya. Termasuklah imam kita Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia cerdik. Dia pandang jauh ke depan. Kalau dia kena tangkap, maka siapa nak mengajar umat zaman tu? Lalu dia pegang Quran di tangan kiri dia macam tu, dia tunjuk, hadza ni yang di tangan aku ni, hadza ini hadisun, ini baharu ni di tangan aku ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan yang kenapa Imam Ahmad bin Hanbal tak kata macam tu? Dia takut tuan-tuan. Dia takut kalau dia kata Quran tu makhluk, takut ada orang zaman tu perasan atau terfaham kalam Allah Ta'ala yang ada pada Allah tu makhluk. Sifat kalam tu. Lalu dia tak nak kata. Sebab apa? Sebab lazim orang kata Quran tu apa dia? Kalamullah. Kan orang kata Quran tu apa? Kalamullah kan? Quran tu apa? Kalamullah.
Jadi takut Imam Ahmad bin Hanbal kalau ada orang-orang dengar dia kata Quran tu makhluk, nanti dia takut nanti ada orang berkata kalam Allah tu makhluk, sifat kalam tu makhluk. Sebab tu dia tak nak kata. Sebab tu dia nak kata dia rela kena rotan, kena penjara, dan sebagainya, kena seksa tuan-tuan, sehingga kan masa dipukul Imam Ahmad bin Hanbal tu putus tali seluarnya tuan-tuan sekalian. Lalu nak terlondeh lah seluar dia, bila tali seluar diputus, latang tangan emas. Ni tengah orang ramai ni. Masa tu khalifah hukum tuan-tuan. Itu dia. Jadi kan ni lah kita ambil contoh lah Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan tak. Ulama ni kan kerja dia nak memelihara umat, bukan nak menimbulkan kekeliruan pada umat. Jangan timbulkan kekeliruan pada umat tuan-tuan. Ini ulama punya kerja nak jaga umat. Apatah lagi kalau dalam bidang tauhid. Jangan bagi umat-umat ni terkeliru. Tapi Imam Syafi'i dia cerdik. Dia pegang Quran, dia kata hadza, ini di tangan aku ni hadisun baru. Jadi lepaslah dia. Baru dia kata lepaslah. Betul pun tuan-tuan, kalau nak kata Quran yang kita baca ni makhluk ni. Sebab dia kalam dia terbagi kepada 4. Nantilah kita bicara nanti tuan-tuan masalah sifat kalam. Nanti kita huraikan satu persatu macam mana yang dimasukkan dengan kalam tu. Sebab itulah timbul fitnah. Sebab perbahasannya sangat rumit dalam perbahasan ilmu kalam ni tuan-tuan. Sifat kalam tu sendiri lah. Jadi banyak ulama-ulama yang terkena fitnah masalah ni tuan-tuan. Baik, kemudian dan tengok, dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah dalil yang ijmali. Sebab dulu tuan-tuan sebelum ni kita ada bicarakan satu perkara tau. Apa dia? Wajib atas tiap-tiap mukallaf berdalil dengan tiap-tiap satu pegangan dalam akidah. Contohnya ya, kalau dia kata Allah tu kuasa, mana dalil yang mengatakan Allah Ta'ala tu kuasa? Kalau dia kata Allah Ta'ala tu ada, mana dalil yang mengatakan Allah tu ada? Kalaulah ada zaman kita ni tuan-tuan, adalah. Memang bukan kalau lagi, memang ada ni tuan-tuan ni. Kalau tak percaya, cuba cek lah. Kita buat satu pasukan, kita cek kat Taman Sri Setia ni tuan-tuan. Boleh ke Tuan Haji Buraidah kita buat macam tu? Kita pergi rumah ke rumah, cek, tanya seorang berkenaan dengan dalil. Islam tu Islam dah, memang dah Islam dah, betul. Tapi kita tanya, kau tahu tak Allah Ta'ala tu Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Mana dalil kau kata Tuhan tu kuasa? Mana dalil? Kalau dia kata gini, ustaz tu kata, ustaz yang duduk rumah 390 tu. Rumah tu ustaz yang duduk kat rumah kat 390 Jalan Tembusu tu, dia kata Tuhan ada. Aku pun ikut ada lah. Dia kata macam tu. Sah tak iman dia tuan-tuan? Sah tak iman dia macam tu? Sah tak? Sah tak iman dia? Soal Islam, yes, memang dia Islam. Sebab mak Islam, bapa Islam, tok nenek Islam, memang ya. Tapi soal iman dia sah ke tidak tuan-tuan? Tu yang bahaya tu Tuan Haji suami geleng kepala, tak tahulah geleng kepala tu ya ke tidak tu, wallahu a'lam, saya tak tahu tu. Tu kena tanya Tuan Haji suami ya. Tuan-tuan ya, kalau masalah tak berdalil ni, dia ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi khilaf ni tuan-tuan bahaya. Dalam bab akidah tuan-tuan ya, khurujul minal khilaf tu wajibun. Kalau dalam bab akidah keluar daripada khilaf tu wajib. Tapi kalau dalam bab fiqh, khurujul minal khilaf mustahabun, sunat. Kalau dalam bab fiqh, sunat kita keluar daripada khilaf ulama. Tapi kalau dalam bab akidah, keluar daripada khilaf ulama tu wajib. Baik tuan-tuan dah. Jadi kalau orang yang tidak berdalil,
Tuhan ada tak? Ada. Mana dalil kau kata Tuhan tu ada? Ustaz tu kata, ayah aku kata, mak aku kata. Dia kata macam tu. Tak ada dalil tuan-tuan sekalian. Maka orang ni berlaku padanya dua pandangan ulama. Satu ulama mengatakan tak terpakai imannya. Mana iman tu tak terpakai? Na'udzubillah tuan-tuan. Bila kata iman tu tak terpakai, ni khilaf. Maka di akhirat nanti dihukum dia sama dengan ngakomeng. Marah orang Intan. Maksud saya tuan-tuan ya, sama dengan orang kafir sekarang lah. Hukum apa? Orang kafir, kalau kafir dia mati kufur, mati kafir tuan-tuan sekalian, bila di akhirat nanti kekal neraka tak? Kekal dalam neraka? Kekal khalidina fiha abada, kekal dalam api neraka tuan-tuan sekalian. Kalau dia mati kafir lah. Kalau dia masa dicabut nyawa tu dia dalam kekufuran, maka hukumnya nanti dia akhirat dia mati kufur lah, maka kekal dalam api neraka. Macam tu juga dengan orang yang imannya ni diragui, tak ada dalil. Satu pandangan ulama, dia kata bila kata iman tu tak terpakai, maka tuan-tuan hukumnya sama macam orang kafir, kekal dalam api neraka. Ni pandangan ni bahaya tak tuan-tuan? Bahaya tak pandangan ni Tuan Haji Huraidah? Pandangan bahaya tak? Bahaya sangat ni tuan-tuan, bahaya sangat akhir zaman ni. Jangan-jangan kan tuan-tuan jangan minta maaf lah kalau saya kata gini, nanti ada orang marah. Jangan-jangan kan tuan-tuan, sebab kejahilan umat Islam dalam bab tauhid ni tuan-tuan, Allah turunkan balak musibah kepada kita. Bukan kata di Teluk Intan, di Perak, tak. Satu dunia macam tu orang Islam hari ini. Bukan nak belajar tauhid tuan-tuan. Saya pergi ke Palestin tuan. Patut orang Palestin yang kena balak musibah macam itu. Saya pergi Palestin tuan. Saya pergi Gaza, saya pergi Palestin, saya pergi ke Lebanon tuan-tuan. Masa azan, budak-budak Arab yang Islam ni sibuk main bola. Masa tu azan dekat Masjid Aqsa, dekat luar tu orang Arab main bola. Yang penuh, yang memenuhi ruang Masjid Aqsa tu semuanya orang-orang luar daripada Palestin tu. Macam mana tak kena balak musibah tuan-tuan? Bila kata mengaji tanah kita, ada 2-3-4 orang dalam masjid. Bukan ramai pun yang mengaji tuan-tuan. Yang belajar tu ramai macam kita kat sini ya. Minta maaf saya kata yang kat sini tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok nisbah penduduk di Taman Sistia ni berapa Tuan Haji Ali? Nisbah penduduk di Taman Sistia ni berapa ribu orang? Yang datang masjid berapa ribu orang? Saya bukan nak kata, bukan kata Taman Sistia, mana-mana macam tu. Di mana-mana macam tu tuan-tuan. Pergilah mana-mana. Macam itulah keadaan kita orang Islam hari ini. Tak peduli, buat tauhid tak peduli. Tak percaya, cuba buat satu badan untuk kita buat bancian. Tanya, rumah ke rumah, daripada hujung ke hujung tu tanya, hujung sana, jalan Temusu hujung sana, jalan Merbau hujung sana sampai ke hujung. Cuba tanya. Kamu tahu tak Allah Ta'ala ada? Ada? Mana dalil? Jangan-jangan sebab itulah Allah turun balak pada kita tuan-tuan, musibah besar atas kita. Sehingga kan nak semayang pun kena pakai mask lagi. Nak pakai mask lagi, nak kena sanitizer lagi, nak kena suhu lagi. Kalau tak buat suhu tu, Tok Syed kita marah. Tak tulis nama Tulis. Masuk pula rukun semayang, jemaah tulis nama pula, kena sanitizer pula tuan-tuan. Kan kesusah. Nanti tuan-tuan yang minta maaf lah suka cakap macam ni kan. Saya bukan anti vaksin, tidak. Saya bukan anti. Siapa nak vaksin, silakan. Tuan-tuan ya, sampai satu masa nanti tuan-tuan ya, siapa yang tak vaksin 2 dos tak dibenarkan masuk masjid, akan berlaku tak? Masa tu apa jadi? Agak-agak tuan-tuan lah, masa tu apa jadi? Itu pun tujuan orang yang buat virus tu, itu pun tujuan dia. Itu matlamat dia. Itulah orang yang buat virus tu tuan-tuan, yang buat vaksin semua-semua tu, itu pun matlamat dia. Itu pun tujuan dia sebenarnya. Kita terlupa ke firman Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lupa ke?
Kita lupa ke ayat ni? Allah Ta'ala bagi tahu 1400 tahun dulu. Lupa ke? Orang Islam mudah lupa, tuan-tuan. Baik, dalam bab tauhid ni jangan main-main. Ini bab akidah. Memanglah kalau ada Islam, bapa ada Islam, mak Islam, Islam. Tapi bab iman, tuan-tuan sekalian, bukan boleh diwarisi. Jaga ya. Baik, jadi berdalil tu wajib, fardu ain. Tiap-tiap satu pegangan kita, Allah ada, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafatul hawadis, Allah tu qiyamul nafsi, Allah tu wahdaniyat, Allah tu qudrah iradat, sampailah Allah tu bersifat dengan kaunuhu ta'ala mutakaliman. Tiap-tiap satu mesti ada dalil. Dalil tu bukan susah, tuan-tuan. Yang susahnya nak masuk kelas, nak masuk pengajian tu susah. Nak masuk kelas pengajian tu susah. Sebenarnya dalil senang je. Tengok ya. Yang dikendaki dalil tu apa dia? Dikendaki dengan dalil yang wajib atas. Bila kata wajib atas, wajib apa ni? Bila sebut wajib atas, wajib apa ni? Wajib pada syarak. Jangan lambatlah jawab makna. Ya tak? Baik. Ya tak? Bila kita sebut wajib atas, menunjukkan wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Maknanya, atas satu kaul lagi masalah berdalil ni, dia kata beriman bukan kufur, dia kata. Satu kaul tadi kata kufur kan, tak terpakai iman. Tapi satu kaul ulama lagi kata, tak, dia kata orang yang tak berdalil itu hanya berdosa sahaja. Dosa besar saja, bukan jatuh kufur. Dia masih lagi dihukumkan dia beriman. Sebab tu dalam kitab dia kata dalil dengan dia kata dikenaki dengan dalil yang wajib. Wajib atas mukallaf. Jadi bila kata wajib, tak buat berdosa. Ada dalil, tak apa. Ada dalil, pahala. Tak ada dalil, berdosa. Dosa-dosa besar. Atas mukallaf. Dan dikenaki dalil itu dalil apa? Dalil yang ijmali. Bukan dalil tafsili. Dalil ijmali je. Dalil ijmali kan. Sebelum kita baca ni kan, saya sebut dalil ijmali tu kan, tuan-tuan ya. Dalil ijmali ni, dengan satu dalil tu, kita pegang semua sekali. Dalil itulah kita pakai Allah tu wujud. Dalil itulah kita pakai Allah tu qidam, Allah tu baqa. Satu dalil je. Apa dalil dia? Alam ini. Dah. Lepas fardu ain. Masalahnya, Tuan Haji Suami, masalahnya, nak datang belajar tu masalah. Nak datang mengaji, nak datang duduk dalam masjid tu masalah. Malu-malu Allah, tak tahu apa yang dimalunya, apa yang ditakutnya, wallahu alam. Tak tahulah masalah mereka, tuan-tuan sekalian kan. Senang je. Dalil senang je. Dalilnya, pegang satu dalil, dapat semua sekali. Apa dia? Dalil alam ini menjadi dalil tentang ada Allah. Dalil alam ini menjadi dalil tentang qidam Allah. Alam ini menjadi dalil tentang baqa Allah. Selesai masalah. Walaupun dia tak tahu nak mengkaitkan alam ini dengan qidam Allah, alam ini dengan baqa Allah, dia tak boleh nak kait. Dia tak boleh. Tak apa. Sah iman dia. Keluar daripada jadi muqallid. Terkeluar dia, tuan-tuan. Itu yang senang je. Bukan susah sangat pun. Kalau bolehlah, tuan-tuan kan, anak-anak muda kita kat sini ni kan, tolonglah bagi ruang untuk mereka belajar ilmu tauhid, tuan-tuan sekalian. Belajar ilmu tauhid, sahkan iman mereka dulu. Bukan susah sangat pun. Senang je, tuan-tuan ya. Kita datang masjid ni nampak semua dah berumur-berumur. Yang muda-muda tak banyak pun. Tak tahulah pergi mana kan. Yang muda tu generasi yang akan ganti kita nanti ni. Baik. Dalil ijmali itu iaitu yang reti empunyanya. Dia kata dia kata dalil yang ijmali iaitu dalil ijmali itu yang reti empunyanya, empunya dalil tu. Tuan yang berdalil dengan dalil ijmali tu, bagi dirinya, dia faham untuk diri dia saja, tetapi lemah ia, tak mampu ia. Tak mampu dia tu yang punya dalil ijmali tu daripada menghuraikan dalil-dalil itu. Dia tak mampu nak hurai. Contohnya kan, dia pegang dalil. Mana kamu tahu Allah tu ada? Mana dalil kamu tentang Allah tu ada? Maka dia kata alam ini. Lepas tu orang tanya dia, apa
yang kaitan dengan alam ni dengan ada Allah? Yang kamu berdalil dengan ada alam ini menjadi dalil pada Allah, ada Allah tu. Dia tak boleh jawab tuan-tuan, tapi dia faham untuk diri dia sahaja. Maka tuan-tuan, orang ni sah imannya dan terkeluarlah dia daripada jadi muqallid. Muqallid tu ikut cakap orang tanpa ada dalil. Sebab muqallid tadi kan khilaf. Bila tak ada dalil tu khilaf. Ada ulama kata tak terpakai iman. Keluar jadi daripada khilaf ni mesti kena ada dalil. Dalil senang je. Alam ini, alam ini, alam ini, alam ini, alam ini. Sahlah. Sudahlah. Bagi tahu pada anak-anak kita tuan-tuan macam tu. Okey. Apa itu kita anak menguraikan dalil itu pada menolakkan segala syubhah. Dia nak tolak syubhah pun tak mampu. Maksudnya kalau orang tanya dia tak mampu nak hurai, tak mampu nak jawab. Masa tu masa orang tanya dia tak mampu nak jawab, tapi dia ada dalil. Itu segala syubhah yang dia datangkan atasnya, ataupun satu dah tiga dah dua dah tu. Atau pada menolakkan i'tirad ke atasnya. I'tirad tu mana apa? Bangkangan. Orang bangkang dia. Orang katakan, apa dalil kau tentang ada Allah ni? Alam ini. Orang tu bangkang dia. Macam mana pula alam ni jadi dalil tentang ada Allah? Dia kata, bangkang dia pula. Bukan alam ni menjadi dalil tentang ada Allah. Dia bangkang. Tapi dia tak boleh jawab. Bila dapat bangkangan macam tu, dia tak boleh jawab. Maka tuan-tuan, walaupun dia tak lemah dia daripada nak menghurai, lemah dia nak menjawab syubhah, lemah dia nak menolakkan i'tirad, tapi hukumnya ia ada dalil, maka lepaslah dia daripada khilaf ulama. Terlepaslah dia. Terlepaslah. Baik. Senang je, bukan susah sangat pun. Tapi yang susahnya itulah nak mula langkah pergi masjid, pergi surau menuntut ilmu tu, itulah yang payahnya tuan-tuan. Baik. Ada pun dalil tafsili. Dalil tafsili. Dalil tafsili ni kan macam berlawanan macam dalil ijmali. Apa dalil tafsili itu? Iaitu dalil yang reti empunyanya. Dia orang yang ada dalil itu reti huraian-huraian tentang dalil itu. Bagi dirinya dan kuasa dan mampu dia nak menghuraikan segala syubhah. Syubhah kesamaran. Orang tanya soalan, dia boleh jawab. Orang tanya soalan, dia boleh jawab. Dan segala i'tirad. Orang bangkang dia boleh patahkan hujah orang tu ke atasnya. Maka iaitu fardu kifayah. Jadi bila sebut mengetahui dalil dalil tafsili tu, hukum dia fardu kifayah. Kalau dalil ijmali itu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap individu yang telah mukallaf. Kalau dia nak sah iman dia, ataupun dia keluar pada khilaf tu, dia kena ada dalil. Tiap-tiap orang yang mukallaf tu, dia kena ada dalil, tuan-tuan sekalian. Ada pun dalil tafsili ni fardu kifayah. Maksudnya, kalau dalam kawasan perumahan kita tu, ada satu orang yang boleh berdalil dengan dalil tafsili, maka yang lain terlepas. Okey, kalau kita tanya di Taman Sri Setia ni ataupun di Teluk Intan ni tuan-tuan, ada tak masih lagi ada tak orang yang boleh berdalil dengan dalil tafsili? Ada? Ada Tuan Suami ada tak? Ada Tuan Brother ada? Ada. Tuan ada tak? Ada, semua ada. Kau Teluk Intan ni ada lah. Ada, insya-Allah dekat Perak ni tuan-tuan ramai lagi. Sebab apa? Bukan dia kira Teluk Intan, dia kira macam ni. Dia kata, wajib. Maknanya kan, yang fardu kifayah tu wajib pada tiap-tiap masafatul qasri, yakni perjalanan yang harus qasar. Maksudnya perjalanan yang 90 km lebih. Daripada Teluk Intan ni, utara, selatan, timur, barat, yang perjalanan 90 km sepanjang
apa persegi tu utara selatan timur barat tu mesti ada orang-orang yang boleh berdalil dengan dalil tafsili. Okey, kalau kita betul intan ke utara sampai mana? 90 km. Ipoh. Daripada Teluk Intan ke Ipoh tu sepanjang-panjang tu Tapah, Biduk, Tapah, Sungkai, bukan Sungkai apa? Kampar, kan? Sampai ke Ipoh. Okey, dalam perjalanan tu ada tak satu orang yang boleh berdalil tafsili? Ada tak? Kalau ada, kita dah lepas. Ke selatan pula, daripada sini sampai 90 km. Teluk Intan sampai 90 km sampai mana? Tanjung Malim. Sampai Tanjung Malim. Sampai Tanjung Malim, daripada sini Sungkai, Teluk Intan, Sungkai, Slim River, Tanjung Malim, ada yang boleh berdalil tafsili. Maka orang Teluk Intan terlepas daripada taklif syarak untuk mengetahui dalil tafsili. Tapi sekiranya perjalanan utara, selatan, timur, barat, seorang pun tak ada yang boleh berdalil dengan dalil tafsili ini, maka wajib atas semua orang yang ada di kawasan tu kena keluar pergi mengaji, keluar pergi belajar sehingga dia pandai, boleh dalil tafsili, baru balik. Maka lepaslah. Kalau tidak, tak. Dosa semua. Okey. Ada seorang yang mengetahui akan dia. Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu, berdosa semuanya. Dosa semua ni bukan dosa kecil tau. Dosa apa? Dosa besar. Bahkan tuan-tuan, dosa besar dalam bab akidah ni tuan-tuan ya. Bukan dosa besar macam minum arak, dosa besar macam berzina, lain. Dosa besar bab akidah ni tuan-tuan ya, dia bersangkut dengan iman. Bila bersangkut dengan iman, wa ima kufur. Tapi kalau dosa zina, dosa minum arak, hanya dosa besar yang tidak boleh membawa kepada kekufuran. Tapi dalam bab mengenal Allah ni tuan-tuan, kalau tidak diketahui boleh menyebabkan jadi kufur, dosa besar tu jadi dosa kufur tuan-tuan sekalian. Lagilah bahaya daripada zina, minum arak, bunuh orang dan sebagainya tuan-tuan. Sebab tu dosa besar dalam bab akidah ni tak boleh disamakan dengan dosa besar dalam maksiat. Macam tu. Okey. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati mereka itu amat banyak. Wallahu alam. Kita berhenti. Kalau baca lagi mungkin kita akan terlajak masa tuan-tuan. Tolong tanda. Ada soalan 1-2 cukup. 1-2 soalan. 1 soalan pun tak apa, cukup. Ada soalan? Ada? Tak ada. Wallahu alam. InsyaAllah kita berhenti. Akan sambung pada masa akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasir rajud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka'ala ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli maqi yassir alaina kulla asir fatasir sa'alika yassir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika allati la tanam wa kanafna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nalaka tasqatana wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.